Sejarah membuktikan setiap kali berlakunya krisis moral dan akidah, Allah akan menurunkan pemimpin untuk mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Salam hormat dan Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dalam rancangan Jejak-Jejak Rasul. Saya sekarang berada di Mosul, Iraq, antara bumi Arab di zaman silam yang paling ramai dikunjungi para anbiya. Teruskan bersama kami selama setengah jam seterusnya untuk mengesan jejak para rasul. Kru jejak Rasul ke utara Baghdad, kerana di sini ada peninggalan 4 orang anbiya yang ingin kami ziarahi, iaitu Nabi Yunus, Nabi Syis, Nabi Jarjis dan Nabi Daniel. Inilah bandar Mosul, terletak kira-kira 396 km di utara Baghdad. Tempat pertama yang kami lawati, Masjid Nabi Syis. Masjid ini dibina pada tahun 1067 Masehi. Nabi Syis adalah anak kepada Nabi Adam AS. Menurut riwayat, Nabi Syis menerima 50 sahifah. Di dalam bahasa Arab, sahifah bermakna lembaran atau muka surat. Bermaksud ajaran ringkas yang diturunkan pada Nabi Syis. Ada pendapat mengatakan manusia hari ini berketurunan Syis sebab anak Adam yang lain iaitu Habil mati dibunuh tanpa meninggalkan zuriat, manakala generasi Qabil juga telah musnah. Nabi Syis kuat beribadat. Baginda dikatakan bersembahyang siang dan malam. Nabi Adam pula dikatakan berwasiat kepada Syis supaya meneruskan dakwah kepada manusia. Inilah makam Nabi Syis. Ia terletak di dalam sebuah bilik khas yang berkunci. Adam menganggap kelahiran Syis satu anugerah Allah yang paling berharga. Ini kerana selepas anaknya Habil dibunuh Qabil, Adam sentiasa berdoa dan menanti agar baginda dikurniakan seorang lagi cahaya mata. Pada mulanya Adam dikurniakan Allah 2 putera yang masing-masing mempunyai adik kembar perempuan. Suatu hari Allah SWT memerintahkan Adam supaya mengkahwinkan Qabil dengan kembar Habil, manakala Habil dengan kembar Qabil. Qabil engkar perintah Allah. Dia mahu berkahwin dengan kembarnya yang dikatakan lebih cantik. Qabil juga menuduh Adam pilih kasih dan selalu menyebelahi Habil. Allah mewahyukan kepada Adam supaya menyuruh kedua-dua anaknya memberi korban sebagai tanda ibadah kepada Allah. Mosul yang menampung kira-kira 1.25 juta penduduk juga dikenali dengan nama Al-Habda, Rabi'ain, Al-Baida dan Al-Faiha. Perantauan kami seterusnya berhenti di sini. Masjid Nabi Yunus alaihissalam. Masjid ini terletak di atas bukit dan dibina begitu indah sekali.
Nabi Yunus bin Matta diutus untuk berdakwah kepada penduduk negeri Ninawa. Baginda menyeru kaumnya supaya menyembah Allah yang Esa dan meninggalkan amalan khurafat nenek moyang mereka. Namun seruan Yunus tidak mendapat sambutan. Malah kaumnya yang degil mengejek dan mempersendakan Yunus. Nabi Yunus kecewa lalu meninggalkan negerinya. Nabi Yunus yang merantau akhirnya sampai di tepi sebuah pantai. Baginda menumpang sebuah kapal yang sedang bersiap-siap untuk berlayar. Semasa berlayar, tiba-tiba ribut melanda. Kapal terumbang-ambing dipukul gelombang yang amat besar. Nabi Yunus sedar, kejadian itu mungkin balasan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas baginda kerana mendoakan azab buat kaumnya yang enggan sujud kepada Allah. Masjid ini terdiri daripada dua bangunan utama. Kedua-duanya terletak 6 meter di antara satu sama lain. Bangunan pertama dikhaskan untuk pengunjung mengambil wuduk. Bangunan kedua pula menempatkan masjid, makam Nabi Yunus dan sebuah sekolah yang dinamakan Al-Yunisia. Bahagian luar dan dalam dihiasi dengan kaligrafi Arab Islam dan ukiran bermotifkan tumbuhan. Nabi Yunus insaf. Sepatutnya baginda mendoakan rahmat bukan azab kepada kaumnya. Untuk menyelamatkan kapal yang dikatakan lebih muatan, salah seorang daripada mereka perlu dikorbankan. Dan setelah 3 kali undian dijalankan, Nabi Yunus masih terpilih untuk dicampakkan ke laut. Baginda redha di atas kejadian yang menimpanya. Inilah makam Nabi Yunus alaihissalam. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah sentiasa memperkenankan doa hambanya. Setelah dicampak ke dalam laut, dengan takdir Allah, seekor ikan besar yang dikatakan paus menelan Nabi Yunus. Ketika itu, Nabi Yunus menyesali segala perbuatannya dulu. Sepatutnya baginda terus bersama kaumnya dan memimpin mereka ke arah jalan yang benar. Baginda merasakan derita hidup di dalam perut ikan jauh lebih hebat dari pradugaan yang ditempuh semasa berdakwah. Nabi Yunus insaf dan bertaubat. Sepanjang berada di dalam perut ikan paus yang dikatakan selama 3 hari 3 malam, Nabi Yunus sentiasa berzikir dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa Nabi Yunus ditelan ikan paus selama 3 hari 3 malam menyedarkan baginda betapa kedilnya dia. Baginda dididik Allah dengan seekor ikan. Nabi Yunus sentiasa berzikir dan memuji kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda berdoa agar dikembalikan ke dunia untuk meneruskan dakwahnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Aku termasuk dalam golongan orang yang menzalimi diri sendiri. Permintaan baginda diperkenankan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lama kemudian, ikan paus itu memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Allah berfirman dalam surah As-Saffat ayat 143 hingga 146 mafhumnya, maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah dengan zikir dan tasbih, tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Oleh itu kami campakkan ia keluar dari perut ikan ke tanah yang tandus di tepi pantai, sedang ia berkeadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk melindunginya sebatang pokok yang berdaun lebar. Setelah tubuhnya kembali sihat, Nabi Yunus pulang ke negerinya untuk memimpin kaumnya yang ketika itu telah pun bertaubat dan bersedia menerima agama Allah. Juga di Bandar Ninawar ialah satu lagi makam Nabi. Nabi Jarjis alaihissalam.
Nabi Jadis alaihissalam ialah satu daripada Nabi Allah. Menurut sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, Rasulullah SAW bersabda bahawa terdapat 124,000 orang Nabi dan daripada jumlah itu, 313 dilantik menjadi Rasul. Namun, yang wajib diimani hanyalah seramai 25 orang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 164, mafhumnya, dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Namun secara kesimpulan, kesemua utusan Allah yang berjumlah beribu-ribu itu membawa ajaran yang sama, yaitu menyeru manusia supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam, dan menganjur mereka berbuat kebaikan dan meninggalkan kebatilan. Inilah Rashid Abdullah, seorang pendakwah dan imam Masjid Jarjis. Katanya, masjid yang kita lihat pada hari ini ialah hasil baik pulih 900 tahun lalu. والله هذا الجامع اللي أثرنا عليه بالتاريخ يقول القبر آخر تجديده 900 سنة كما ذكر ابن بطوطة وابن جبير. This mosque was reconstructed before آخر تجديد القبر. The latest reconstruction was before 900 years. هواي يجون ناس هنا؟ Yes. When especially? شو قلت يعني أكثر شيء؟ يجون أيام الجمعة مناسبات. In Fridays and the holidays. Masjid Jarjis terletak di Suk Al-Shi'arin, Mosul. Masjid ini pernah diceritakan oleh pengembara Ibnu Jubair pada kurun ke-12. Selain makam Nabi Jarjis, masjid ini juga dipercayai menempatkan makam Al-Hur bin Yusuf, Gubernur Mosul semasa zaman pemerintah Umayyad. Masjid ini juga telah dibesarkan beberapa kali. Semasa Raja Tamerlane menakluki Mosul, masjid ini dijadikan masjid negeri. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 25 mafhumnya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan yang sebenar melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Firman Allah lagi dalam surah An-Nahl ayat 36, mafhumnya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah taghut. Tidak berapa jauh di Bandar Nawar, di celah-celah lorong yang himpit beberapa bangunan, ada satu lagi makam seorang Nabi. Kami difahamkan bahawa ini ialah masjid dan makam Nabi Daniel di Mosul. Tapi kesahihannya tak dapat kami pastikan kerana setakat ini kami telah menemui satu lagi makam Nabi Daniel, iaitu di Iskandariah, Mesir. Untuk pengetahuan, Nabi Daniel tidak termasuk di dalam senarai 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh umat Islam. Walaupun kita akan lihat bagaimana keadaannya di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makam Nabi Daniel? Nabi Daniel.
Cerita yang kami dengar dari penduduk tempatan juga menarik. Menurut mereka, Nabi Daniel sebenarnya tinggal di Palestin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Abdul Aziz Naimi, Imam Masjid Daniel, berusia 57 tahun, cacat penglihatan. Dia mengajar Al-Quran setiap hari Isnin dan Selasa. Dia juga bilal di masjid ini. Menurutnya, Nabi Daniel dimakamkan di dalam sebuah lubang di dalam kawasan masjid ini. قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. Menurut Abdul Aziz Naimi, Nabi Daniel dipenjarakan selama 300 tahun bersama binatang buas oleh Raja Nebuchadnezzar, pemerintah Babylon. Ketika dia menyerang Palestin, dia membawa pulang 50,000 tahunan perang ke Babylon. Turut ditawan ialah 4 orang nabi, termasuk Nabi Daniel. Menurut cerita penduduk tempatan, Nabi Daniel dibawa ke Mosul, kira-kira 490 km dari Babylon, untuk dipenjarakan. Inilah lubang di mana Nabi Daniel dikatakan dipenjarakan untuk jangka masa yang begitu lama dengan binatang buas yang akhirnya menjadi temannya di sini. Nabi Daniel dipenjarakan bersama istrinya. Ada juga pendapat yang mengatakan Daniel dipenjarakan bersama seekor singa yang garang dengan harapan singa itu akan membunuh Daniel. Namun dengan kuasa Allah, singa itu menjadi jinak dan menjadi sahabat baik Daniel. Nabi Daniel dikatakan wafat dan dikebumikan di sini. Menurut imam masjid ini, makam sebenar Daniel dan istrinya berada di bawah bangunan, yaitu di dasar perigi ini. Struktur ini dibina di atas lubang penjara Nabi Daniel sebagai lambang kepada makamnya dan sebagai kemudahan kepada pengunjung menziarahi. Demikian beberapa cibisan kisah para anbiya dalam episod kali ini. Semoga ia sama-sama memberi iktibar kepada kita. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 73 mafhumnya. Dan kami jadikan mereka ketua-ketua ikutan yang memimpin manusia ke jalan yang benar dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat. Dan mereka pula sentiasa beribadah kepada kami.